Boleh start kan? Baik. Boleh mula kan? Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita kesempatan yang sangat berharga, nikmat usia, nikmat masa, nikmat luang waktu, sehingga kita dapat berhimpun dalam ruangan kita petang ini, ruangan Miftahul Ilmi yang dianjurkan oleh Lajnah Fiqh dan Usul di bawah Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Saudara-saudari yang saya hormati, kemarin kita telah bertemu dan kita telah memulakan pengajian kitab kita ini, kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Syekh Salim, silap saya, Syekh Salim bin Abdullah. Abdullah tu bapa dia rupanya. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang kemarin kita telah mukaddimahkan kitab kita ini. Kita telah perkenalkan apa itu Safinatun Najah dan apa kandungan dalam kitab ini. So secara ulangan cepat ataupun ulang kaji cepat apa yang kita belajar kemarin, bahawasanya kitab ini kitab fokusnya fiqh. Akan tetapi di permulaan bicara, musannif memulakan dengan sedikit memasukkan perbincangan mengenai akidah untuk manfaat kita sebagai pembaca. Moga-moga kita semua yang mendapat manfaat daripada tulisan Syekh Al-Allamah Salim bin Abdullah Al-Hadrami ini, ya, ataupun lebih mesra kitab ini kita panggil kitab Safinatun Najah, ya. Kitab ini, tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati, kitab yang menjadi rutin dibaca di pondok-pondok, ya, di peringkat level permulaan, beginner, ya. So orang baru masuk pondok, biasanya akan diberi hafal beberapa matan dan dibuka beberapa kitab, ya. Antara matan yang dihafal, matan Al-Ajrumiyah dalam ilmu nahwu, kemudian matan Bina dalam ilmu saraf, dan beberapa matan kecil yang lain. Kemudian dalam ilmu Usuluddin akan dibaca kitab-kitab kecil seperti kitab Jawi Taqribul Ikhwan, seperti kitab Minhajul Ahli Sunnah, kitab Jawi. Kemudian lepas pada
khatam kitab-kitab Jawi ini barulah diperkenalkan dengan kitab-kitab Arab. Ya, dalam bidang fiqh, ya, antaranya dibaca kitab-kitab Jawi dulu, rukunan, ya, Matla'il Badrain. Matla'il Badrain itu dah besar sebenarnya, ya. Kitab Jawi juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ta'limul Muta'allim, itu juga dalam bab ada sentuh tentang fiqh dan ada sentuh tentang adab dalam belajar. Saya tak ingat ada satu kitab Jawi yang menjadi rutin dibaca di pondok-pondok. Kemudian lepas belajar kitab Jawi, barulah masuk kitab Arab. Di antara kitab yang popularnya ialah kitab kita ini, kitab Safinatun Najah. So, Masya Allah, tabarakallah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita walaupun berada di universiti, bukan di pondok, ya, tapi ruang sebenarnya untuk mempelajari ilmu macam orang belajar di pondok tu masih ada. Ruang untuk kita mendakikkan ilmu, mentahqiqkan ilmu itu masih ada. Okey, kalau kita belajar dalam kelas, ya, belajar mengikut silibus, barangkali dengan kesempitan waktu, dengan dihambat dengan pelbagai tugasan kerja dan sebagainya, menyebabkan kita tak boleh nak belajar, ya, secara dakik, secara tahqiq dalam kelas, ya, dalam bilik-bilik seminar. Akan tetapi rupa-rupanya dengan usaha, dengan kesungguhan kita, ruang-ruang boleh kita cari dan boleh kita dapatkan untuk kita menyempurnakan ilmu kita secara lebih dakik dan secara lebih tahqiq. Saudara-saudari yang saya hormati, sebagaimana yang saya janjikan, setiap minggu kita akan bertemu 2 kali. Pada pertemuan pertama kita akan bincang tentang akidah, ya, walaupun akidah itu tak banyak, tapi ada banyak perkara yang perlu dibahaskan, dilunaskan, diselesaikan, ya, dalam ilmu akidah. Dan saya percaya saudara-saudari pun, ya, yang kalau daripada jabatan fiqh usul tidaklah begitu tadqiq dan tahqiq dalam bab usuluddin, ya, dalam bab tauhid. Seperti mana antum sedikit dakik dan tahqiq dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Okay. Demikian juga di jabatan-jabatan yang lain, ya, yang barangkali kalau belajar akidah pun, ya, tidaklah begitu dakik. Dan kalau belajar fiqh pun tidaklah juga begitu dakik. Sebab itu saya tekankan, ya, peluang-peluang sebegini perlu dicari, perlu didekati, perlu disertai oleh setiap pelajar, ya, khususnya pelajar pengajian Islam di universiti. Hari ini kita nak untuk pertemuan kedua, pertemuan pertama akidah, pertemuan kedua kita nak baca fiqh, ya. Dan hari ini kita nak terus masuk ke pengajian fiqh. Kalau cetakan saya ini lebih kurang sama dengan slide yang dipaparkan ini, iaitu di muka surat 75. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ay hadha faslun. Faslun tu i'rab jadi apa? Dia khabar kepada mubtada yang mahdhuf. Mana takdir mubtadanya? Hadha faslun. Hadha tu pula apa? Hadha tu makna dia ini. Hadha ini kan isim isyarat. Ismul isyarati yadullu ala al-qarib, yang menunjuk atas suatu benda yang dekat. Ini. Kalau benda jauh kita tak panggil ini, kita panggil itu. Baik. So, sebut kata ismul isyarah, isim isyarat, ya, isim isyarat ini akan bermanfaat apabila dia ada al-musyaru ilaih. Tanpa al-musyaru ilaih, maka isim isyarat itu tidak memberi apa-apa manfaat. Kita tunjuk itu, ini, tapi bendanya tak ada.
Itu mana boleh, tak ada manfaatnya itu ini. So apabila kita sebut kata ini itu, maka ini itu yang merujuk kepada al-musyaru ilaih, apa yang ditunjuk itu. Baik, so di sini hadza faslun, hadza dia menunjuk ke arah mana? Dia menunjuk kepada apa? Okey. Hadza isim isyarat itu menunjuk ke arah mana? Ya, ke arah apa? Kalau benda-benda apa, kalau barang-barang apa. Okey. So itu dibahaskan oleh para ilmuwan kita, para ulama kita. Ya, yang saya terima daripada guru-guru saya. Hadza ay mastahdara fi dhihni al-musannifi. Apa yang sedang dihadirkan dalam hati ataupun dalam pemikiran al-musannif. Hadza faslun. Ini okey. Ini iaitu apa yang ada dalam zihin, dalam otak musannif, ialah satu fasal yang mana dia nak bincangkan fi bayani bulughil marahiki wal mu'siri, pada menerangkan ya tanda-tanda baligh orang yang hampir baligh. Ya, murahik itu orang yang hampir baligh. Wal mu'siri, dan ataf bayan kita panggil orang yang sampai umur. Orang yang sampai umur, ya. Sampai umur apa? Umur taklif. Okey, kerana sebagaimana yang kita tahu bahawasanya seorang itu dipanggil mukallaf apabila cukup 3 syarat yang utama. Pertamanya apa? Islam. Ya, seorang itu muslim. Yang kedua dia akal, mempunyai akal yang sejahtera. Akal dia selamat molek. Akal dia berjalan dengan baik. Ya, waras akalnya. Dan yang ketiga ialah apabila dia sampai umur, sampai usia balik, kita panggil balik. So muslimun akilun balighun. Muslim akil baligh. So petang ini kita nak berbicara tentang baligh itu apa tanda-tandanya. Kita nak tahu, nak cam bahawasanya seorang budak itu sudah baligh, sudah sampai umur, sudah
Assalamualaikum. Hello? Can see anything? Boleh dengar doktor. Dah dengar? Okey. Dengar. So minta maaf ada, tak tahulah di mana terputus lainnya. Saya ulang balik yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak belajar tentang apa? Tentang syarat yang ketiga kepada taklif, iaitu baligh. Ya. Syarat pertama, Islam Muslim, dan benda Muslim itu sudah dibincangkan di dalam bahagian yang pertama, iaitu tentang akidah. Apabila sah benda-benda akidah semua tu, maka sahlah dia sebagai seorang Muslim. Yang kedua, akil. Ya, yang akil itu tidaklah, walaupun tidak dibincangkan sini secara tepat, ya, secara subjek, secara objek, tapi kita faham bahawasanya akil itu ialah orang yang sempurna akalnya, ya, tidak gila maknanya, ya, tidak terganggu akalnya. Dan yang ketiga ialah baligh. Baik, kita masuk pada matan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Alamatul bulughi thalathun. Ya, bermula alamat baligh itu 3. Okay, mubtada khabar. Alamatu mubtada, thalathun khabar. So thalathun, dia tak kata thalathatun, sebab ni dalam bab arqam. So kita kena pandai dalam bab arqam. Kalau lawan dia tu muannah, dia kena muzakkar. Kalau lawan dia tu muzakkar, dia kena muannas. Ya, walaupun ini perlu ditarkibkan, ya, dalam ilmu nahwu. Alamatul bulughi thalathun. Alamat baligh itu ada 3. Okey. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina wal haidu fil untha li 9 sinina. Okey. Tamamu, sempurna. Tamamu tu i'rab jadi apa? Jadi badal ataupun ataf bayan kepada salas. Okey. Tamamu 15 sanatan, sempurna 15 tahun. Sempurna usia 15 tahun. Fi dzakari wal untha, pada orang lelaki dan orang perempuan. So perempuan cukup 15 tahun, maka dia baligh. Ya. Lelaki pun sama juga, cukup 15 tahun, dia baligh. Artinya kalau dia tak baligh sebelum daripada itu, disebut di bawah itu, okey, iaitu ihtilam dengan haid. Okey, dia mau 10 tahun tak ada ihtilam, tak ada haid. 11 tahun, 12 tahun tak ada ihtilam, tak ada haid. Maka apabila tak ada ihtilam, tak ada haid macam ni, okey, tanda dia sampai umur ialah cukup 15 tahun kepada lelaki dan perempuan. Okey, itu disebutkan di bawah dalam syarah sebagaimana disebut oleh Al-Syekh Al-Alim Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Dia kata alamatul bulughi thalathun fi haqqi al-untha wa wasnani fi haqqi al-zakari. Ya. Alamat baligh itu ada 3 pada hak perempuan dan 2 pada hak orang lelaki. So dia tafsirkan lagi. Kalau ikut dalam matan tu cukup dah sebenarnya, cuma kita lah pula kena faham bahawasanya yang 3 itu ada yang terkhusus untuk orang perempuan saja, iaitu al-haid. Adapun yang selebihnya 2 lagi itu berkongsi lelaki dan perempuan. Baik. Pertamanya ialah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Okey. So disebut oleh syarih bahawa cukup 15 tahun itu ikut kiraan mana?
apakah ikut kiraan tahun Masihi yang kita amalkan pada hari ini, okey, ataupun bagaimana. Dia cakap di situ tamamu 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Ya, 15 tahun qamari, artinya tahun hijrah lah. Okey, tahun qamariyah. Kenapa dibubuh nama qamariyah? Kerana kita orang Islam ya menjadikan bulan sebagai kira-kiraan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia adalah kiraan-kiraan waktu kepada kita manusia dan kiraan juga untuk bulan-bulan haji. Maknanya kiraan bulan ya hari menurut kita umat Islam adalah berasaskan qamariyah. Adapun orang putih, kita panggil orang putih, orang Masihi kan, kalender Masihi, dia berasaskan apa dia? Syamsiyah, kiraan matahari. Okey. So kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Jangan kita pandang yang dia tak ada kelebihan, yang kita je ada kelebihan. So kita kena tengok yang Masihi kiraan secara Syamsiyah pun ada kelebihan dan kiraan secara Qamariyah pun ada kelebihan. Dan juga ada kekurangan ya. Kekurangan pun sama juga. Baik, kalau kita tengok tahun Syamsiyah ya, tahun Syamsiyah kiraannya statik, tidak berubah-ubah daripada bulan 1 sampai bulan 12 tu statik je kita tengok. Setiap tahun tak berubah. Ya. Bulan 1 ambil daripada bulan contohnya bulan 10, 11, 12, 1 itu kalau kita di Malaysia ini musim tengkujuh. Kalau di negeri-negeri sejuk seperti negeri Pak Musim sebelah Timur Tengah, sebelah negeri Eropah, musim ni musim sejuk. Tetapi musim ni juga musim panas di Australia. So dia ada kelebihan dan kelemahan. Orang Australia, dia orang sambut Christmas bagi orang Masihi, sambut Christmas dalam keadaan kering kontang. Kering kontang tu tidaklah maknanya dalam keadaan musim panas. Ya. Tetapi di Eropah mereka menyambut Christmas dengan malam yang paling panjang bagi mereka, iaitu malam Christmas itu. Okey, pada tengah-tengah musim sejuk. So yang kita tahu orang sambut Christmas itu dia sinonim dengan snow. Dengan apa dia? Snow. Tuah air saljinya dengan patung saljinya apa semua. So benda ini tidak dapat dinikmati oleh orang-orang Masihi di Australia. So itu ada kekurangannya juga. Bukan kata dia sempurna, bukan kata semata dia itu statik, dia pun sempurna. Ada kekurangannya juga. Bulan Islam kita, bulan Qamariyah itu dia tidak statik. Dia bergerak-gerak. Kadang-kadang kita puasa ya musim panas, bulan 6, bulan 7 ya, musim panas. Agak panas ketika itu di negara kita. Demikian juga di tanah Arab. Ya, pada musim bulan 5, 6, 7, 8 itu musim panas. Tapi bulan Qamariyah ini dia bergerak. Kadang-kadang kita puasa musim tengkujuh. Ya. Jadi taklah kering tekok sangat. So, hujan kat tanah tu, ya, kat luar hujan. So kita duduk diam atau rumah je lah. So itu berlaku. Ya. So bulan Qamariyah kah, bulan Syamsiyah kah, kedua-dua itu bulan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bulan milik Allah
kedua-duanya adalah berasaskan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah Taala sebut wasakhara lakum ma fis samawati wal ard. Ya, kami permudahkan untuk menggunakan apa saja yang kami ciptakan di langit maupun di bumi, fis samawati wal ard. So tak ada masalahnya. Cuma lawan pun kalau ada kepercayaan di celah-celah itu, maka itu perlu kita hindarkanlah. Baik. So, sempurna 15 tahun. Sempurna 15 tahun itu merujuk kepada bulan Qamariyah. Bulan Islam. So, apa beza di antara bulan Islam dengan bulan Masihi? So, ada beza. Ya, ada beza. Bulan Masihi kira-kiraannya 356 hari setahun. Adapun bulan Islam 360 hari setahun. Mungkin siapa boleh betulkan saya secara tepatnya bulan Masihi ni tahun Masihi ni ada berapa ratus hari setahun? 356 ke 65 ya? Tak ingat geografi ngaji mula. Okey, siapa boleh tolong type tadi tu lah. Tapi bulan Islam dia agak statik di mana bilangannya 360 hari setahun. So berarti kalau kita ukur umur kita dengan Syamsiah, dia lari. Ya. Kita duk ingat kita ni umur 365. Okey, terima kasih Hazwan. 365 tolak 360. Berarti 1 tahun kita lari 5 hari. Okey. Bermakna 10 tahun kita lari 5 kali 10, 50. 50 hari. 10 tahun, 50 hari. Alright. 20 tahun kita lari 100 hari. Okey. Dan seterusnya. Berarti kiraan 15 orang yang balik tadi kena merujuk betul-betul kepada Qamariyah. Dan zaman sekarang ni mudah saja. Kita petik aja di ujung jari. Kita type kelahiran mana-mana budak ya pada tanggal tanggal lahir dia tu tahun Masihi, kita boleh convert ke takwim Hijri. So kita boleh dapat tarikh lahir dia. Kemudian kita kiralah, kita tolaklah ya tarikh Hijri pada hari ini berapa hari bulan, tolak dia beranak dulu, dia dapat berapa tahun. So sampai sehalus itu perlu dilakukan untuk memastikan bahawa seorang mukallaf itu betul-betul mendapat pertanggungjawaban syarak ya. Sebab itu disebutkan di belakang itu qamariyatan tahdidiyatan. Tahdidiyat secara tepat. So tak boleh main-main. 15 tahun umur menurut kalender Qamariyah secara tepat. Okey. So kita takut orang kita ni buat mudah-mudah. Okey, buat mudah-mudah. So dia kira dengan kalender Masihi. Okey, kita dah cakap tadi setahun lagi 5 hari. So 10 tahun lagi 50 hari, tambah 5 tahun lagi 25 hari. 75 hari lari daripada asal sepatutnya kita sudah ditaklifkan. Kita sudah menerima taklif. So 75 hari lagi ni banyak oi. So kalau kita menganggap dalam 75 hari itu kita masih belum lagi mukallaf, seorang budak tu masih belum yang mukallaf, itu silap yang besar. Silap yang besar. Sebab tu qamariyatan tahdidiyatan. 15 tahun tu 15 tahun mengikut Qamariyah secara tahdid ya. Bittifaqin fi dzakari wal unsa, dengan ittifaq para ulama. So maknanya maksud kata ittifaq, tidak ada ulama yang menyalahi pendapat ini ya. Fi dzakari wal unsa, pada kaum lelaki dan kaum perempuan sama saja. Baik,
Kita pergi yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. So yang syarah ni kita ambil apa yang kita rasa penting. Right? So alamat yang kedua kepada bulugh al-ihtilam. Al-ihtilam ni apa? Al-imna'u, dengan makna keluar air mani. Wa illam yakhruj al-maniyyu min al-dhakari ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu. Al-imna dengan makna secara mudahnya kita kita terjemah dia mimpi keluar air mani. Wa illam yakhruj al-maniyyu min al-dhakari, sekalipun tidak keluar air mani itu betul-betul daripada zakar, daripada kemaluan dia. Ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu. So kes yang macam tadi, seperti dia rasa keluar air mani itu, tapi dia tahan, akhirnya tak keluar. Oleh kerana dia tahan, menyebab dia ikat ke, dia pegang ke apa sampai tak keluar air mani itu betul-betul. Tetapi hakikatnya dia sudah sampai satu peringkat pertumbuhan tubuh badan yang sudah boleh mengeluarkan air mani. Okey. So al-ihtilam dengan arti mimpi yang keluar air mani. Sawa'un kharaja min tariqil mu'tadi, sama ada keluar air mani itu daripada jalannya, min tariqihi, bukan tariqati, min tariqihil mu'tadi, daripada jalannya yang mu'tad, au ghairihi, ataupun jalannya yang tak mu'tad. So jalan mu'tad itu jalan biasalah bagi lelaki dan perempuan. Yang tak mu'tad barangkali ada kebocoran, ketirisan di mana-mana. Tetapi keluar, dan kita tahu bahawasanya itu adalah air mani, maka orang ini dikirakan sudah sampai homo. Au ghairihi min ma'a insidadil asli. Keluar air mani itu dengan jalannya yang tidak mu'tad, tetapi dalam syarat dia ma'a insidadil asli, tertutup yang hak asal. Barangkali ada kes-kes, special case yang berlaku dalam isu kemaluannya, sama ada yang lelaki maupun perempuan. Maaf. Dia jadi pula dah. Semalam biasa je, relax je semalam. Semalam di tafakuh yang PPA PI punya, guna StreamYard juga. Beres je. So tak tahulah, moga-moga line kita ni cantik untuk kita nak belajar. Baik. Habis itu. Wasawa'un kana fi naumin aw yaqadhatin bijima'in aw ghairihi.
Sama ada adalah keluar air mani itu ataupun kana al-ihtilam, keluar air mani fi naumin, pada tidur. Ya. So ihtilam tu al-imna, keluar air mani secara umum, sama ada dalam tidur. Au yaqadhatin, ataupun ketika sedar. Bijima'in, ya, keluar air mani itu dengan sebab jima'. Au ghairihi, ataupun dengan sebab yang lain. Tak jima' pun boleh keluar air mani. Okey. So apabila seorang budak itu keluar air mani, maka dia sudah balik. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Perempuan pun keluar air mani jugalah. Ya, orang perempuan pun keluar air mani juga. Okey. So Nabi SAW pernah ditanya,
Hello? Hello? Boleh dengar tak suara? Boleh dengar Doktor? Boleh so masa Boleh dah Doktor? masa dah pun dah nak habis ni, kita ada gangguan. Minta maaf banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. So petang ni kita habiskan isu ini dan kita buka soal jawab lah sekejap ya. Kita habiskan 3 perkara ini, iaitu alamat kepada balik itu ada 3. Pertamanya sempurna 15 tahun pada hak lelaki dan perempuan. Dan yang kedua ialah keluar air mani sama ada ketika tidur maupun ketika jaga pada hak orang lelaki dan perempuan yang sudah melewati 9 tahun. Litis'i sinin fi dzakari wal untha litis'i sinin itu ada dalam syarah di bawah. Ya, 9 tahun ini pun 9 tahun qamariyah secara tahdidiyatan, secara tepat di sisi Imam Al-Baijuri dan Imam Asy-Syirbini. Walladhi i'tamadahu Ibnu Hajar wa Syekhul Islami, yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu Ibnu Hajar itu maknanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa Syekhul Islam itu maknanya siapa? Syekh Abu Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Tak ada Abu, Zakaria Al-Ansari. Annaha taqribiyatun. Ya. Dia kata kiraan 9 tahun ni kiraan lebih kurang, bukan secara tahdidiyah sebagaimana pendapat Imam Baijuri dan Imam Asy-Syirbini. Okey. Wa naqala Abdul Karim 'anil Ramli annaha taqribiyatun fil untha wa tahdidiyatun fil dzakari. Ini pula ada nukilan daripada Al-Imam Abdul Karim, diambil daripada Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, ya, Syaikhan, salah seorang daripada Syaikhan kita. Ya, Imam Ramli ni dia gandingan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. So dua-dua tu dipanggil Syaikhan. Annaha taqribiyatun fil untha. Imam Ramli berpendapat bahawa 9 tahun itu ialah 9 tahun takribiyah, lebih kurang, fil unsa pada hak orang perempuan, wa tahdidiyatun fil dzakari, ya, tetapi bagi lelaki dia secara tahdid kena lepas 9 tahun. Mana daripada 9 tahun, hari dia cukup umur 9 tahun ke atas, kalau keluar air mani barulah dikatakan dia baligh, ya. So kalau perempuan, kalau sehari 2 hari sebelum daripada sampainya umur 9 tahun itu, tiba-tiba keluar mani, so yang itu sudah juga dipanggil baligh budak perempuan itu. Okey, sebab dia apa? Mengikut pandangan Imam Ar-Ramli, pada hak seorang perempuan 9 tahun itu secara takribiyah lebih kurang, sama ada kurang 3-4-5 hari itu okey. So masih masuk dalam takribiyah tu, ya. Sudah dikira dia sudah baligh. Baik, so tadi saya cerita tentang orang perempuan, apakah orang perempuan itu ra'at al-maniyah, dia juga keluar mani. So perempuan-perempuan al-ansar, anhunnallahu, betul, radiya anhunna Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala redha mereka itu semua. So mereka ini bagus sebab mereka tidak malu untuk bertanya pada Rasulullah SAW tentang perihal keperempuanan, ya, isu-isu keperempuanan yang khusus bagi kaum wanita. So sehingga Nabi SAW mengkhususkan satu masa untuk duduk dan memberi pengajaran
kepada kaum perempuan. Okey. So itu di antara sunnah Nabi SAW, adanya kelas khas untuk kaum wanita. Right? So antara soalan yang ditanya oleh perempuan-perempuan Ansar, apakah orang perempuan itu melihat air mani? Mana keluar mani ke tak juga? Keluar mani ke tak orang perempuan? So Nabi kata, Nabi SAW, sebagaimana yang kita tahu, karena Rasulullah SAW syadid al-haya'i wa tawadha. Nabi ni dia bersangatan malu. Nabi ni pemalu tau. Bukan macam kita ni muka tebal tak malu. Nabi ni kuat dia punya malu. Ya, tapi malu Nabi dan malu yang bertempat. Ya. Kita ni kalau malu pula, malu semua. Malu sepanjang hidup malu. Ada rakan-rakan kita yang jenis pemalu tu, tak bertempat pula kadang-kadang malu tu. So Nabi SAW dia syadidul haya, bersangatan malu, tapi malu Nabi bertempat. Ya, pada perkara-perkara yang hak Nabi. Tidak ada malu pada perkara-perkara yang hak. La ya'khudhu fillahi lawmata la'im. Nabi ni kalau bab kebenaran, Nabi tak endah, ya, tak endah pada celaan orang yang mencela. Tak ada lah malu situ. Okey. Baik. So Nabi SAW apabila ditanya tentang apakah orang perempuan keluar mani, maka Nabi SAW menjawab dengan kalam yang sangat indah. Innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu daripada air. Apa artinya air itu daripada air? So Nabi kerana malu baginda nak beritahu terang-terang, Nabi guna perkataan yang balaghah, ya. Tapi walaupun balaghah yang sampai dipahami oleh kaum perempuan Ansar yang bertanya. Innamal ma'u minal ma', hanya saja air itu daripada air. Apa artinya? Air iaitu mandi wajib. Okay? So, hanya saja mandi wajib itu minal ma', dari sebab kerana perempuan itu melihat air mani keluar daripada kemaluannya. So, daripada hadis ini kita dapat ambil bahawasanya orang perempuan pun keluar mani. Ya. Cuma kebiasaannya orang perempuan ini taklah sampai keluar mani. Kerana organ manawi dia tu jauh daripada kemaluan sebelah luar ini, dengan organ air mani dia tu jauh. Air mani dia tu tersimpan di mana? Di dalam di ovari namanya kan. Antum belajar sains. So di sana tersimpannya dia punya ovum. So kalau sampai keluar ke dunia yang nyata ini, bermakna jauh perjalanan si ovum itu, ya. Ada pun lelaki memang jenis dia ada, ya, memang jenis dia ada ma'in dafiq, air yang bersembur keluar, memang jenis dia keluar. Memang dia jenis transfer. Orang perempuan ni tak adalah sampai transfer kan. Sebab tu kebiasaannya orang perempuan ni tak keluar. Tapi boleh keluar tak? Keluar. Ya? Boleh keluar. Baik, abilah situ. Kemudian yang ketiga, wasalisuha, yang ketiga daripada alamat-alamat bulugh ini, alamat baligh ini, wal haidu fi al-unsa li tis'i sinin, ya, datangnya haid bagi seorang perempuan, ya, yang ketika berusia 9 tahun, yang ini disebut oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, litis'i sinina takribiyatan, lebih kurang, bukan secara tahdidiyatan, tepat-tepat 9 tahun. Seorang perempuan itu kalau lagi seminggu dia nak cukup 9 tahun, dah keluar darah, maka darah itu dihukumkan dengan haid. Dengan sifat-sifat darah haid lah. Keluar darah itu dengan sifat-sifat haid, ya, hitam pekatnya, dengan panasnya, dengan sifat tajamnya, ya, dengan baunya yang lain macam, yang
benda-benda ni orang perempuan tahu lah. So apabila ada tanda-tanda kepada darah itu, darah haid, walaupun dia tak cukup lagi 9 tahun, ada seminggu lagi nak sampai 9 tahun, maka darah itu dihukumkan haid. Masya Allah, tabarakallah. Tu tengok. Bi an kana naqsuha aqalla min 16 yawman walau bilahzatin. Dengan bahawasanya adalah kurangnya daripada 9 tahun tu kurang daripada 16 hari walaupun satu lahzah, ya. Wa amma habaluha falaysa bulughan, adapun mengandung maka itu tidak dikira balik. Kalau dia mengandung sebelum 9 bulan dah mengandung, itu tak dikira balik. Bal alamata ala bulughiha bil imna'i qablahu. Mengandung dia tak kira balik, tetapi mengandung dia menjadi alamat bahawasanya orang ni balik dengan sebab imna. Okey, sebab imna. Al-imna'i qablahu. Sebelum daripada sampai 9 bulan, 9 tahun, dia ni berlaku imna. Okey. So keluar air mani. Apabila keluar air mani, so dia balik dengan sebab imna lah, bukan balik dengan sebab dia haid, ya. Takat itulah untuk hari ini. Kalau ada persoalan-persoalan bersabit dengan benda ni, bolehlah kita kemukakan barang seminit dua. Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguhkan. Jadi doktor. Ya. Tak dengar. Setakat ni tiada soalan doktor. Tak ada soalan, okey. Kita tangguh je. Kita tangguh je kelas kita. Baik. Setakat itulah kelas kita pada minggu ini. Kita akan bertemu lagi insya-Allah. Ya, doakan supaya kita ni tetap bersemangat untuk belajar, dan doakan juga supaya otak kita ni laju. Ya, prosesor kepala otak kita ni prosesor yang terkini. Dia panggil core 2, core 3 ke apa, saya tak tahulah core tu. Tak sempat nak ambat lah. So, kalau kita belajar ni otaknya tidak berapa nak tajam, dia tak nak masuklah mana sangat, ya. Dia masuk lebih kurang aja. Tapi kalau otak kita ni kita latih, ya, supaya tajam dan faham, ya, cepat faham, mengambat, ya, kita boleh cross kod tu, cross kod ni, andaikan begitu, andaikan begini, timbulkan persoalan itu, timbulkan persoalan ini, maka ini akan lebih memajukan kita sendiri, mengangkat mustawa kita dalam ilmu, insya-Allah. Okey. Moga-moga sikit yang kita lakukan ini mendapat manfaat. Ya, minta maaf atas kekacauan tadi, ya, gangguan siaran sekejap tadi beberapa kali. Moga-moga, tak tahulah kenapa line saya lakut. Moga-moga ia tidak berlaku lagi, insya-Allah. Nampaknya minggu depan saya kena online daripada pejabat, ya. Line pejabat kuat sikit lakut. Okey. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.